Are you listening? Damn. Hai semua, saya adalah Patricia anak William dan memegang kad matrik bernomor BB21110869. Saya mewakili kumpulan saya iaitu kumpulan 7 bagi kerja berkumpulan untuk subjek falsafah isu semasa untuk memberikan salam sejahtera kepada semua yang menonton perkongsian kami ini. Perkongsian kami ini adalah bertajuk Falsafah Perkahwinan dari Perspektif Setiap Agama di Malaysia. Antara agama yang memandang serius perspektif perkahwinan adalah agama Islam, agama Kristian, agama Hindu dan agama Buddha. Mari kita menonton perkongsian ini dengan lebih lanjut. Analisis perkahwinan berdasarkan agama Islam. Pertama adalah perkahwinan sesama jantina dari sudut agama Islam. Perkahwinan sesama jantina ni adalah perkahwinan sejenis atau lebih dikenali sebagai LGBT. Di mana dalam agama Islam perkahwinan sesama jantina ni dilarang sama sekali, dan Nabi Muhammad SAW juga tidak mengaku umat terhadap individu yang melakukan perbuatan tersebut. Dalam kitab suci Al-Quran juga telah diceritakan dan menyatakan mengenai kaum Nabi Lut alaihissalam, di mana kaum Nabi Lut ni telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas perbuatan nafsu berahi sesama jenis mereka. Yang ketiga, perkahwinan sesama jantina ni melalui undangan Islam tradisional boleh dikenakan berbagai hukuman bergantung pada keadaan dan masa. Nama saya Nurul Aini binti Muhammad Khalid. Saya akan mengulas mengenai perkahwinan antara individu yang berlainan agama, iaitu membawa maksud kepada perkahwinan campur yang berlaku antara individu yang beragama Islam dan individu dari agama lain selain daripada agama Islam. Islam ni membenarkan seseorang itu untuk berkahwin dengan individu lain yang berlainan bangsa atau etnik, namun ia mestilah berdasarkan pada asas agama yang sama iaitu agama Islam. Perkahwinan individu yang berlainan agama ini telah memberi banyak manfaat kepada masyarakat, khususnya yang beragama Islam. Perkahwinan campur ini dapat mengembangkan lagi agama Islam secara langsung dan tidak langsung. Perkahwinan tersebut dapat menambahkan lagi bilangan umat Islam secara tidak langsung dengan adanya golongan mu'alaf, iaitu pasangan mereka yang baru saja memeluk agama Islam. Undang-undang keluarga Islam ada menyatakan bahawa seorang lelaki tidak boleh mendirikan rumah tangga dengan seorang perempuan yang bukan Islam, dan begitu juga dengan perempuan. Namun, larangan ini boleh dikecualikan jika seorang Muslim mengawini seorang kitabiah. Para ulama juga ada menyatakan bahawa perkahwinan antara individu Islam dan golongan kitabiah ini dikatakan sah tetapi makruh untuk dikawini, kerana wanita dari golongan kitabiah ini bebas untuk melakukan perkara yang dilarang dalam agama Islam. Secara kesimpulannya, kita dapat mengetahui bahawa Islam ini telah banyak memberi kelonggaran dan peluang kepada penganutnya, namun terdapat juga syarat-syarat yang perlu dipatuhi bagi menjaga pendirian dan pegangannya. Hubungan perkahwinan yang halal dari segi agama Islam. Perkahwinan yang halal daripada segi agama Islam merujuk kepada menghalalkan di antara lelaki dan perempuan untuk hidup bersama. Seterusnya terdapat ada tolong Melayu yang diterima pakai oleh agama Islam untuk menghalalkan seseorang, iaitu ada peminangan ataupun pertunangan. Peminangan ataupun pertunangan ini merupakan suatu ikatan janji bagi pihak lelaki dan perempuan untuk melangsungkan perkahwinan sebagai contoh untuk menentukan tarikh-tarikh perkahwinan mereka, di mana terdapat hukum peminangan yang harus dipatuhi, yaitu perempuan yang tidak dikahwini adalah bukan isteri orang, bukan mahram sendiri, tidak dalam iddah, dan bukan tunangan orang lain. Analisis perkahwinan berdasarkan agama Kristian. Menurut analisis agama Kristian mengenai perkahwinan sama jantina adalah ianya tidak dibenarkan sama sekali jika berdasarkan kisah Nabi Lut dan kaum Sodom yang menceritakan kesan dan akibat yang boleh berlaku sekiranya homoseksual atau perkahwinan sama jantina dijadikan norma. Kemudian, ia juga dibahas sebagai hubungan seks sesama jantina.
Dalam Bible, perkahwinan sama jantina boleh dibahas dalam konteks hubungan seksual sama jantina, iaitu di mana lelaki dengan lelaki dan perempuan dengan perempuan. Seterusnya, selain daripada hubungan seksual sesama jantina, ia juga boleh dipanggil sebagai, dalam arti kata lain, iaitu arsenokotoi, iaitu bermaksud hubungan sesama jantina, perempuan dengan perempuan dan lelaki dengan lelaki. Bagi perkahwinan individu yang berlainan agama dalam agama Kristian, seperti kita maklum, cinta kadang menyulitkan apabila cinta tersebut kita jalani dengan orang yang memiliki agama berbeza dengan kita. Tak kiralah itu Islam, Buddha, Hindu dan sebagainya. Apakah kita sebenarnya boleh menikah atau menjalinkan hubungan rumah tangga dengan orang yang berbeza agama atau tidak? Jika merujuk pada ayat Alkitab tentang pernikahan, sebenarnya menikah bertujuan untuk menyatukan dua insan di dalam satu kepercayaan agar boleh dekat dengan Tuhan Yesus. Jawapannya kembali terhadap salah satu tujuan hidup orang Kristian, iaitu mengelakkan diri daripada melakukan benda yang bertentangan dengan Alkitab. Secara dasarnya, ajaran agama Kristian tidak begitu menitik beratkan dalam soal perkahwinan yang berbeza agama, asalkan tidak melampaui batas dan tidak bertentangan dengan ajaran yang tersirat dalam Alkitab Bible. Agama Kristian tidak meletakkan syarat tertentu untuk umat Kristian jikalau mereka berkahwin dengan penganut agama lain. Sebagai contoh, sekiranya umat Kristian, penganut agama Kristian telah berkahwin dengan penganut agama Hindu, tidak bermaksud dia akan meninggalkan ajaran agama Kristian, tetapi boleh saja jika kedua-duanya menjalankan ibadah mereka mengikut agama masing-masing. Namun sekiranya penganut agama Kristian telah pun berkahwin dengan penganut agama Islam, secara rasminya dia hendaklah meninggalkan ajaran Kristiannya dan mengamalkan ajaran Islam dalam dirinya, kerana itu menurut kehendak undang-undang negara. Seperti yang kita sedia maklum, Malaysia adalah sebuah negara Islam. Jadi golongan ini kita panggil mualaf. Malah identiti seperti nama pada kad pengenalan juga akan diubah mengikut nama yang telah ditetapkan dalam ajaran agama tersebut. Hubungan perkahwinan yang dibenarkan dalam agama Kristian iaitu adalah pasangan akan dianggap sudah berkahwin oleh Tuhan apabila perkahwinan pasangan tersebut menurut dan mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan kerajaan. Misalnya, pasangan pengantin lelaki dan perempuan haruslah tunduk kepada kerajaan seperti yang ditulis dalam Roma 13 nisbah 1 hingga 7 nisbah 1, Petrus 2 nisbah 17, asalkan tuntutan yang dikenakan masuk akal dan tidak berlebihan dan tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Yang kedua, pasangan tersebut dianggap telah berkahwin apabila pasangan tersebut telah melangsungkan satu upacara perkahwinan yang rasmi. Ini adalah untuk mengumumkan kepada orang ramai bahawa mereka adalah pasangan suami isteri yang sah. Maka, hal ini dapat mengelakkan daripada fitnah dan tuduhan yang berlaku kepada pasangan tersebut. Misalnya, si bapa membawa anak gadis untuk diserahkan kepada pengantin lelaki seperti kisah Tuhan Yesus telah membawakan Hawa kepada Adam, Kejadian 2 nisbah 22. Seterusnya, pasangan yang dianggap telah berkahwin apabila melakukan hubungan seks kerana hasil daripada hubungan seks telah menghasilkan zuriat. Analisis perkahwinan berdasarkan agama Hindu. Dalam agama Hindu, perkawinan sesama jantina adalah sebuah perkara yang menjadi isu. Hal ini kerana ada pihak yang menyokong perkawinan sesama jantina dan ada juga membantahnya. Perkawinan sesama jantina dibenarkan kerana kitab suci Rig Veda menyatakan bahawa perkawinan itu merupakan penyatuan dua jiwa, dan kitab yang sama juga
menjelaskan bahwa jiwa seseorang itu tidak mempunyai jantina. Di samping itu, perkara penting yang harus diberi perhatian adalah terdapat banyak gender fluidity dan orientasi seksual dalam kalangan wali dan dewa yang disembah. Misalnya, Tuhan Shiva dalam rupa manusia adalah separuh lelaki dan separuh perempuan. Oleh yang demikian, perkawinan sesama jantina tidak dianggap sebagai sesuatu yang haram dalam agama Hindu. Tetapi, ada juga naratif yang mengatakan bahwa perkawinan sesama jantina merupakan sesuatu yang tidak normal. Terdapat golongan yang mengatakan bahwa dalam pengajaran di Dharma, seorang lelaki dan seorang mempunyai tugas dan tanggung jawab tersendiri mengikut jantina. Satu lagi perkara penting adalah bahwa masyarakat Hindu pada zaman ini tidak begitu menerima perkawinan sesama jantina. Perkawinan sesama jantina tidak direstui dan tidak boleh diterima secara rasional dan moral rasmi ramai dan masyarakat Hindu. Salah satu sebab perkara ini berlaku adalah keluarga tidak digalakkan perkawinan sesama jantina karena memalukan keluarga dalam kalangan komuniti dan saudara mara. Agama Hindu tidak mempunyai tunjuk ajar tertentu yang tertera dalam kitab suci. Oleh itu, segmen ini dijelaskan berasaskan cara-cara masyarakat dengan berasaskan sosial dan budaya masyarakat Hindu. Perkawinan individu beragama Hindu bersama individu beragama lain tidak dilihat sebagai sesuatu yang pelik ataupun baharu dalam kalangan masyarakat Hindu. Individu yang beragama lain tersebut bebas memilih untuk terus mengamalkan agama asalnya ataupun bentukan menjadi seorang beragama Hindu. Amalan ini diadakan sejak dulu lagi dan tidak berubah hingga sekarang. Hal ini demikian karena Sanatan Dharma dalam agama Hindu mengajar penganutnya untuk tidak menghina mana-mana ajaran, keagamaan, atau kepercayaan. Agama Hindu adalah kepercayaan bahwa Tuhan mempunyai berbagai rupa. Selain itu, jika dinilai berasaskan sosial dan budaya masyarakat Hindu, terdapat juga yang hanya membenarkan perkawinan antara individu dari kasta yang sama. Ini merupakan sebuah perkara yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat, walaupun merupakan sesuatu perkara yang tidak diajar dalam kitab suci ataupun agama. Kasta asalnya wujud untuk membedakan antara kelas dan jenis pekerjaan di mana masyarakat bebas memilih dan melakukan pekerjaan. Tetapi kasta mula dieksploitasi dan menjadi medium untuk membahagikan masyarakat. Oleh itu, ada golongan yang mementingkan sistem kasta untuk mengawinkan anak mereka, walaupun ianya tidak selari dengan ajaran agama, untuk menghormati semua manusia sebagai makhluk yang sesama. Oke, seterusnya perkawinan yang dibenarkan dalam agama Hindu. Yang pertama, Undang-Undang Sutrik. Mengikut Undang-Undang lama yaitu Undang-Undang Sutrik, tiada penetapan usia yang ditentukan untuk perkawinan. Namun terdapat syarat untuk lelaki bahwa mereka harus berkawin setelah selesai brahmacharya. Yang kedua adalah larangan perkawinan sesama kasta, gotra, yaitu orang yang berkelompok sama dari kasta yang sama tidak boleh berada dalam hubungan. Yang terakhir adalah jika seorang itu tidak sengaja mengawini wanita yang memiliki kasta yang lebih tinggi, dia harus menyokong dan melayan seperti ibunya. Analisis perkawinan berdasarkan agama Buddha. Bagi perkawinan dalam agama Buddha, perkawinan dipandang sebagai masalah peribadi, individu, dan bukan sebagai kewajipan agama. Buddha menasihatkan untuk menghadkan diri kepada satu istri saja. Dan ramai pengarut Buddha memilih untuk mendapat restu daripada sami di ketempatan selepas selesai upacara perkawinan. Bagi pandangan Buddha tentang perkawinan, ia membenarkan setiap
individu kebebasan untuk memutuskan sendiri semasa isu yang berkaitan dengan perkawinan. Dan Buddha mengajar orang untuk membuang semua perkara yang boleh menyebabkan kesakitan dalam hidup dan perkawinan. Perkawinan sesama jantina. Perkawinan sesama jantina bagi agama Buddha tetap pada rujukan sama ada perkara itu dibenarkan atau tidak jika dilihat melalui konsep mereka. Oleh itu, terdapat beberapa perkara yang harus dititikberatkan. Salah satunya ialah definisi salah laku seksual. Menurut kitab-kitab awal Buddha, tindakan homoseksual ini tidak dikategorikan sebagai salah laku seksual, malah definisi ini tertumpu ke arah perlakuan seks yang melibatkan zina. Hal ini dikatakan kerana tiada spesifikasi jantina yang wajib untuk melakukan persetubuhan yang dinyatakan dalam kitab-kitab ini. Namun, isu berkaitan hubungan dan pernikahan sesama jenis di kalangan Buddha semakin berat setelah negara Amerika Syarikat mengisytiharkan perkara itu di seluruh negara. Tambahan pula, penganut agama Buddha memandang perkawinan sejenis dan perilaku homoseksual sebagai tindakan yang sememangnya tidak wajar dan menyimpang dari hukum alam dan harus dilakukan oleh lelaki dan perempuan. Oleh itu, agama Buddha menolak perkawinan sejenis baik antara lelaki dengan lelaki maupun antara perempuan dengan perempuan. Perkawinan antara individu berlainan agama. Perkawinan yang berlainan agama tidak menimbulkan sebarang masalah kepada agama Buddha. Ini kerana agama mereka tidak perlu ada perasaan tersinggung dengan agama lain, kerana agama Buddha tidak mempercayai kewujudan syurga dan neraka. Malah isu seperti ini tidak dilihat sebagai pelanggaran hukum agama, tetapi lebih kepada kebahagiaan jangka panjang bagi pasangan. Selagi penganut agama Buddha berpegang kepada prinsip setiap perbuatan mempunyai kesan, maka mereka boleh menjamin kepada kehidupan yang lebih teratur. Sebagai tamsilan, selagi prinsip kehidupan pasangan tidak merosakkan hubungan mereka, maka perkawinan masih diteruskan. Di samping itu, selagi sesebuah pasangan memahami antara satu sama lain, maka mereka adalah pasangan yang amat beruntung. Bukan itu saja, tiada sebarang majlis keagamaan selain pemberian berkat daripada sami yang diberikan kepada pasangan di bawah agama Buddha. Oleh itu, mereka lebih tertumpu kepada majlis keramaian pengantin sesuai dengan budaya di tempat masing-masing. Hubungan perkawinan yang dibenarkan. Hubungan perkawinan yang dibenarkan dalam agama Buddha adalah hubungan di mana pasangan pengantin melengkapi sesama sendiri, saling mengasihi dan saling bertanggung jawab dalam membina dan menjaga hubungan dalam masa jangka yang panjang. Hal ini kerana mereka juga melarang kemunculan orang ketiga dalam perkawinan, kerana perkara ini boleh menyebabkan pasangan merana dan menyebabkan keruntuhan rumah tangga. Selain itu, keamanan juga penting bagi menjamin kebahagiaan sesebuah pasangan yang berumah tangga. Oleh itu, suami istri harus menjalankan peranan mereka masing-masing dengan baik. Sebagai suami, mereka mempunyai tanggung jawab untuk sentiasa bersopan santun terhadap istrinya, memandang tinggi pasangan, berkongsi kewibawaan bersama-sama, dan menyediakan keperluan yang secukupnya. Manakala sebagai istri pula berperanan untuk menjaga urusan rumah tangga, memberi kepercayaan sepenuhnya kepada suami, serta memastikan sumber ekonomi keluarga terjamin.